Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah boleh mula Puan Siti. Okey, Waalaikumsalam. Okay, saya mulakan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir kepada satu siri ceramah pada petang ini iaitu bertajuk Pengurusan Tabung Amanah dan Polisi Cost Recovery University yang akan disampaikan oleh Puan Siti Azila binti Muhammad Amin iaitu penolong bendahari di Jabatan Bendahari di bawah unit sokongan perniagaan, bahagian kemajuan perniagaan, aset dan pematuhan. Tanpa berlengah masa, saya menjemput Puan Siti Azila untuk menyampaikan siri ceramah beliau. Untuk maklumat, semua ceramah ini juga akan live di Facebook dan Google Sheet kehadiran kita akan share di dalam Facebook dalam pukul 3 petang inilah. So, siapa yang ada join untuk dapat mata CPD kena dapatkan link di Facebook ya. Okay, terima kasih jemput Puan Siti Azila. Okey, terima kasih Puan Nuril. Okey, Assalamualaikum. Boleh panggil saya Azila ya. Puan Azila daripada Jabatan Bendahari lah. Nama bahagian tu baru je ditukar. Kita tukar kepada bahagian pengurusan hasil dan penjanaan di bawah Dr. Bibi ya. Okey. Staf saya di unit saya ni ada 3 orang lah. Okey. Dan saya ni memang tugasnya memang menguruskan tabung amanah. Okey, dan memantaulah pelaksanaan polisi Cost Recovery University. Okey, terima kasih beri peluang untuk saya share lah ilmu sedikitlah ya untuk kita melaksanakan tugas kita dengan lebih berkesan ya. Okey, di mana pengurusan tabung amanah ni memang perlulah diambil tahu oleh semua pengurus tabung. Okey, pengurus tabung yang ada tabung amanahnya di bawah kami lah. Di bawah pengawalan kami. Dan juga sebenarnya polisi cost recovery ini kita mula pada 2014 dan masih dilaksanakanlah sehingga kini. Okey, kita tengok. Okey, topik perbincangan kita lah pada petang ni ya. Kita santai-santai lah kita saya sharekan sedikit lah tentang konsep tabung amanah, tabung kategori dia. Kita ada tabung amanah utama, kita ada tabung amanah subsidiary. Kemudian pengurusan tabung amanah yang melibatkan pembukaan tabung, pindahan tabung dan juga penutupan tabung. Dan kita share jugalah beberapa jenis laporan ya di UTM Fin Bajet Amanah. Laporan buku bot, laporan ledger, laporan penyata pendapatan. Itu semua boleh diakses, boleh dijana lah oleh pengurus tabung ni. Dan beberapa isu semasa. Kemudian saya kalau ada masa lagi lah kita share sikit apa dia CRU konsep CRU dengan related apa dia punya relationship dengan FS, Financial Sustainability. Dan juga konsep CRU yang dilaksanakan di UTM dan juga sumbangan universiti. Ini agihan CRU lah yang kita telah tetapkan ya, ada perkeliling dia. Yang terkini adalah perkeliling tahun 2019 yang kita masihlah guna pakai lagi sekarang ya. Dan juga panduan pengiraan CRU. Ni part 2 lah. So kita mula dengan part 1 dulu iaitu berkaitan dengan tabung amanah. Konsep tabung amanah ni, nampak tak bangunan tu yang dekat KLCC ni? Biasa tak tengok bangunan ni? Saya dulu dapat replika bangunan ni, replika apa ni? Replika tabung. Tabung haji. Ni namanya tabung haji yang berada di KL yang berdekatan dengan KLCC. Memang sejak saya kecil memang bangunan ni dah ada. So, pengurusan tabung haji ni apa dia buat? Dia menguruskan, pengurusan dia menguruskan akaun-akaun tabung haji. So, ada beribu-ribu lah. Ramai ya pemegang tabung haji yang mereka purposely diorang buka akaun tabung haji ni, simpan duit dalam tu bertujuan untuk pergi haji, kan? Dulu strict lah memang tak boleh ada pengeluaran tapi nampaknya sekarang boleh
Okay, kita bawa buku tabung haji tu bolehlah dibuat pengeluaran lah ikut keperluan pemegang tabung Okay. So samalah juga di UTM ni. Okay, tabung amanah ni, okay, namanya tabung amanah kan. Saya ni menguruskan akaun-akaun akaun-akaun amanah yang diwujudkan. Okay, di atas permohonan lah daripada PTJ. So setakat ni memang ada hampir 1,000 hampir 1,000 tabung lah. Okay, banyak tabung amanah dan dekat atas meja saya ni pun masih ada beberapa lagi lah. Okay, sentiasa ongoing untuk buka tabung, okay, untuk pindah tabung, untuk tutup tabung, sentiasa ada benda tu. So saya ni macam lah pengurusan tabung haji tu. Okay, macam bank pun ada jugalah kan. Orang pindah duit, okay, buka akaun, tutup akaun. So semuanya perlu ikut prosedur. So proses-proses ni yang saya nak share lah. Okay, supaya bila kita ikut proses yang betul, dia jadi cepat urusan tu. Okay, dan biasanya tabung amanah memang diwujudkan untuk bagi sesuatu maksud amanah yang nyata dan jelas. Okay, sebab tu nama tabung tu memang kita minta diletakkan nama yang spesifik. Okay, untuk apa? Okay, tabung tu tabung apa? Okay, dan kita memastikanlah kawalan dilakukan dengan sebaik mungkin supaya memenuhi matlamat penubuhannya. Okay, so kalau dah mencapai matlamat, contohnya kita buka satu tabung seminar, kalau dah mencapai matlamat, kita perlu mohonlah untuk tutup tabung tu. Okay, ini dia kategori utama tabung amanah yang kita telah bawa ke LPU dan telah diluluskan di peringkat lembaga pengarah universiti. Okay, so pihak LPU telah meluluskan pembukaan tabung amanah dengan 9 kategori utama. Okay, iaitu perundingan, seminar, perkhidmatan pelajar, fundraising, program khas akademik, SBU, tabung kewangan atau penjanaan, projek khas universiti dan juga projek khas kerajaan. Okay, ini dia kategori utama tabung amanah. Okay, JP ni adalah jenis projek lah yang kita telah kemas kini pada tahun 2019. Okay, contohnya tabung lama kan, tabung kewangan kita ada 6100 ataupun 6200. So sekarang kita tak ada dah 6100. Okay, kita ada kod baru, kita tukarkan dia jadi 6600. Right? Okay. Kategori yang kedua adalah tabung amanah subsidiary. Okay, tabung amanah subsidiary inilah yang dimohon oleh PTJ-PTJ yang akan ditubuhkan di bawah 9 kategori utama tadi. Okay, so yang hijau ni kategori utama dia. Okay, so yang ni tabung-tabung yang dimohonlah untuk buka. Okay, contohnya bawah tabung perundingan kita ada perundingan projek, kita ada tabung uji kaji makmal. Okay, di bawah tabung seminar. Okay, semua yang aktiviti berkaitan seminar, persidangan, conference, simposium, short courses, workshop, semua bawah tabung seminar, JP dia 5600. Okay. Kemudian kita ada apa? Tabung perkhidmatan pelajar. Okay, tabung kolej, tabung perlindungan pelajar, tabung aktiviti, tabung mobiliti, okay, tabung WIWA. Ini banyak kan yang berkaitan yang ni banyak bawah TNCA kan? Okay. Kemudian yang ni tabung fundraising ni. Okay, tabung fundraising banyak di TNCP lah, right? Endowment universiti kita ada, endowment fakulti pun kita ada dan juga crowdfunding ataupun tabung derma lah. Okay, khusus lah ni, dia buka tabung derma ni biasanya khusus untuk tujuan yang tertentu Kemudian kita ada juga tabung projek khas akademik pesisir, ni pun banyak bawah TNCA. Okay, program khas akademik, program pesisir, program micro credential. Yang ni terbarulah. Okay, adanya PKP ni telah membuka peluang baru kepada kita untuk memulakan program micro credential dengan MOOCs ni. Dia macam apa? Ada hikmah lah kan orang katakan di sebalik apa yang berlaku ni Kemudian kita ada juga tabung SBU. Right? Kita ada untuk penginapan, kita ada Scholars Inn,
UTMJB, Rumah Tamu UTM KL. Dan kita ada Pusat Kesihatan UTMJB dengan UTM KL dan juga Fleet Management UTMJB, UTM KL. So SBU ni dia macam satu bisnes kecil lah. Okay, di UTM ni yang mana mereka memang dapat dana sendiri dan menguruskan semua hasilnya sendiri. Okay, ni 100% hasil dan belanja lah diuruskan oleh SBU tersebut ya. Kemudian kita ada tabung kewangan penjanaan. Okay, ni sepatutnya semua PTJ adalah tabung ni ya, yang bertujuan untuk menampung kos operasi di PTJ. Okay, dan ada juga tabung penjanaan yang bertujuan untuk kita guna sebagai dana reserve ataupun simpanan jangka panjang. Okay, dan kita ada beberapa lah tabung yang dibuka di bawah projek khas universiti dengan projek khas kerajaan. Okay, biasanya kalau projek khas kerajaan ni yang mana dana-dana yang kita dapat daripada kementerian lah. Okay, ataupun agensi-agensi kita buka lah bawah projek. Senang kita pantau bila kita buka satu tabung khas, senang kita nak pantau dia punya hasil, duit masuk dengan duit keluar lah apa yang dibelanjakan ya. Sebab kalau biasa minta report apa yang telah dibelanjakan dengan dana yang telah diberikan ya. Projek khas universiti. Okay, termasuklah kita ada apa? Macam-macam lah. Yang terbaru ni apa tu? Nombor plate kan? Tabung kita buka bawah satu tabung khas lah untuk projek nombor plate UTM. Okay, siapa yang dah ada tu nombor plate UTM? Okay, boleh lah. Okay, sambil-sambil kita dapat, sambil-sambil kita apa? Beli nombor plate tu sebenarnya kita telah menyumbang Okay, menyumbang kepada UTM. Okay, sebab bila kita beli nombor plate tu, kita dapat dana tu, hasil dia akan digunakan untuk membantu pelajar UTM lah. Okay. So, ini di bawah projek khas universiti. Okay. Sekarang kita tengoklah. Okay. Pengurusan tabung beberapa isu lah yang saya nak highlight di sini. Okay, kita mulakan dengan pembukaan tabung amanah. Okay, kalau ada soalan boleh roja-roja saya lah ya. Nanti kita bantu jawab. Okay, mana ni? Okay, ini dia proses untuk memohon pembukaan tabung amanah. Okay. Okay, sesuatu tabung amanah tu perlu dimohon secara rasmi kepada bendahari. Okay, tetapi sebelum kita nak mohon buka tabung, okay, kita perlulah perlu mendapat kelulusan program ataupun aktiviti tersebut. Ni. Okay, kita ada pada tahun 2017 kita telah turunkan kuasa lah, iaitu kepada Ketua PTJ, TNC ataupun JPU. Okay. So, kalau kelulusan daripada, kita tengok anggaran belanja dia. Okay, kan dalam Kertas Kerja kita ada implikasi kewangan kan. Kita ada hasil dan juga belanja. So, kita tengok jumlah belanja. Kalau jumlah belanja melebihi, anggaran dia melebihi 50,000, perlulah dibawa ke JPU untuk kelulusan. Okay. Kalau dia punya anggaran belanja daripada 10,001 sehingga 50,000, kelulusan daripada TNC yang berkaitan. Okay. Dan kalau kertas kerja tu anggaran belanja dia sehingga 10,000, boleh didapatkan kelulusan daripada Ketua PTJ. Okay. Kertas kerja yang telah diluluskan ni perlulah dihantar kepada bendahari beserta dengan surat permohonan buka tabung. Okay. So, kita tak ambil kertas kerja yang baru nak dicadangkan kita ambil kertas kerja yang telah diluluskan. Dan kita minta juga cabutan minit musyarat yang mengatakan adanya kelulusan tersebut. Okay, barulah kita proses lah. Okay, kalau tak kita KIV dulu sebab kita di pihak bendahari dia ada kuasa untuk buka tabung tapi dia tak ada kuasa lah untuk meluluskan program ataupun aktiviti. Sebarang aktiviti yang dibuat perlulah mendapat kelulusan lah daripada pihak-pihak sama ada JPU, TNC berkaitan ataupun Ketua PTJ. Okay, boleh ya?
Okey, ini kuasa melulus lah. Okey, kuasa melulus ni dia ada dalam sekeliling Bendari Duri tahun 2017 Okey, masih diguna pakai lagi. Okey, kalau sehingga 10,000 right? Ketua PTJ seperti dekan fakulti, pengurusi sekolah, pengarah institut, okey, ketua PTJ untuk perkhidmatan sokongan boleh meluluskan okey, program aktiviti tersebut. Okey, untuk TNC sehingga 50,000, atas 50,000 perlu dibawa ke JPU. Okey, JPU, ahli-ahli JPU memang merangkumi semua ya. Okey, bukan sahaja TNC, contohnya bukan sahaja TNCA, kita ada semua TNC dalam tu, kita ada pengurusi dan Dato' NC, right? Dan juga kita ada wakil pendaftar, kita ada wakil bendahari, okay? Pengarah UTM Digital, pengarah JHB. Okay, ini semua ada dalam JPU. Okay, untuk melihatlah dan meluluskan aktiviti tersebut ya. Kadang-kadang kertas kerja tersebut perlu dihantar kepada bendahari, right? Untuk menilai implikasi kewangan program. Okay, ulasan bendahari diperlukan ya. Kadang-kadang sebelum ulasan bendahari diperlukan pun, kita tengok macam kertas kerja tu agak berat, kita akan bawa untuk dibincangkan dalam war room. Okey, pihak bendahari memang ada ya menyediakan platform tersebut. Kita buat war room dulu dengan pemohon dan juga pihak yang berkaitan lah, okay, dengan untuk menilai dia punya implikasi kewangan. Okey, kemudian kalau dah settle benda tu, bendahari dah puas hati, kita hantar balik ke ni lah, ke Sekretariat JPU dan seterusnya untuk dibawalah untuk dibincangkan dalam mesyuarat JPU. Ya. Okey, di mana kita perlu letakkan? Okey, pasal tabung ni. Kan tadi cerita dia pasal nak buka tabung kan? Okey, kita tak boleh, kita kalau boleh janganlah letak kertas kerja untuk pembukaan tabung amanah. Okey, tak dicadangkan macam tu lah Sebab pihak-pihak tersebut ni, pihak-pihak ni dia orang meluluskan aktiviti ataupun program. Okey, bendahari sebenarnya yang ada kuasa untuk buka tabung. Okey, jadi kita letak tajuk kertas kerja tu adalah tajuk program ataupun tajuk aktiviti. Okey, tajuk yang berkaitan dengan pembukaan tabung tu letakkan dalam implikasi kewangan. Kan dalam implikasi kewangan tu mula-mula kita letak apa? Skop hasil. Okey, program ini akan menjana hasil daripada apa? Yuran ke, sumbangan ke, okey, sewaan ke. Kita letaklah hasil dia. Kemudian kita letakkan belanja. Okey, akan membelanjakan sejumlah wang banyak ni dengan apalah dia punya detail belanja. Dan di bawah tu, okey, saya boleh katakan apa? Paragraf yang ketiga lah. Alright, paragraf yang ketiga tu kita boleh cakap lah bagi tujuan pengurusan kewangan, okey, dicadangkan untuk pembukaan tabung amanah yang baru. Okey. So untuk merekodkan segala hasil dan juga perbelanjaan. Okey, bagi tujuan pelaporan yang berkesan. Okey, ataupun yang efektif lah. Okey, sebab bila buka satu tabung khas memang kita fokus pada situlah. Itulah hasil dia, itulah perbelanjaan dia. Jadi tak bercampur dengan aktiviti ataupun program yang lain. Ya. So letakkan sahaja yang tujuan tadi nak buka tabung amanah tu kan. Letakkan sahaja di bahagian implikasi kewangan. Okey. Itu ya pesanan saya lah. Okey, untuk kertas kerja ni. Okey, tajuk kertas kerja ya. So, bila dah dapat kelulusan kertas kerja, okey, surat pun dah sedia nak buat kan. Okey, saya cuma nak ni lah. Okey, pastikan dihantar bersama dengan checklist ni. Okey, checklist ni kalau tak ada boleh minta pada saya lah. Okey, cuma saya sebab dalam checklist ni dia ada tambahan ni. Nombor 5 dengan nombor 6 ni biasanya terlepas pandang lah. Okey, nombor 1 surat permohonan dah ada. Nombor 2 kertas kerja kelulusan tu adalah dalam kertas kerja tu kan. Dan juga minit dia. Okey, kelulusan tu maksudnya saya nak bukti minit mesyuarat tersebut.
Okey. Kemudian perincian kewangan ni boleh tik lah. Okey, kalau ada dinyatakan dalam kertas kerja tersebut ya. Kemudian nombor 5 dengan 6 ni. Okey, senarai jawatankuasa pemegang amanah dan juga senarai user access. Okey, masukkan dia sebagai lampiran dalam surat. Okey, pengurusi ni biasanya pengurusi tabung amanah adalah TNC yang berkaitan. Okey, maksudnya contohlah TNCA ya. TNCA adalah pengurusi kepada semua tabung amanah di bawah PTJ yang di bawah TNCA lah. Okey, boleh ya, faham ya? Macam fakulti, sekolah, okey? Itu semua pengurusi dia adalah TNCA. Okey? Bendahari wakil ni tak perlu letak, tak apalah. Okey, kita akan letakkan, okey, bendahari atau wakil ni. Kemudian minima 3 orang ahli ni adalah pengurus-pengurus di PTJ tersebut lah ataupun pengurus program. Okey, setiausaha adalah pengurus akaun subsidiary yang mana sepatutnya dia bertanggungjawab lah untuk urusan duit keluar masuk ni. Okey, menguruskan UTM Fin. Okey, yang ni lah kita akan bagi, yang ni juga kita perlukan nama staff, user ID, nombor pekerja untuk kita daftarkan lah user access ni dalam UTM Fin. Okey, yang ni saya perlukan sign cop jawatan dengan contact number lah. Okey, untuk contact number supaya bila masa kita tengah buat semakan tu, kalau ada apa-apa yang apa-apa yang tak cukup ke, tak lengkap ke ataupun perlukan penjelasan lanjut ke, saya bolehlah contact pemohon tersebut ya. Okey, ini dia flow dia lah. Okey, flow dia bendahari terima surat permohonan. Okey, terima surat permohonan ni maksudnya kita memang boleh terima by email. Tapi kita sebenarnya kalau untuk buka tabung, kita nak juga yang hard copy. Kan, you all kan dah emailkan salinan surat tu. Okey, tapi takkan you all simpan je kan? So, salinan surat asal tu hantarlah kepada saya ya. Biar saya yang simpan salinan surat asal tu. Okey, so harap sangat ya kalau dah email ya untuk surat permohonan ni, lepas email tu semua dokumen yang berkaitan tu hantarkan kepada pejabat saya ya. Buat masa ni lah. Okey, saya yang menguruskannya. Okey. Kemudian kita dah terima tu, kita akan semaklah semua dokumen dan kita akan buat penilaian untuk luluskan permohonan. Okey, sekiranya diluluskan, kita akan terus buka pusat kos baru di sistem UTM Fin. Okey, terus bukalah. Okey, so nanti dapatlah satu pusat kos baru dan kita juga akan sediakan surat arahan amanah. Okey, dalam surat arahan amanah ni, yang paling utama ialah siapa yang akan menyelia tabung tersebut. Okey, siapa dia punya jawatankuasa pemegang amanah dia. Okey, dan juga apa dia punya skop hasil dengan skop belanja. Okey, sangat penting surat arahan amanah ni sebab tu kita perlukan kertas kerja lah. Okey, sebenarnya apa yang ada kertas kerja itulah yang kita masukkan ya dalam surat arahan amanah ni. Okey, kemudian bila kita dah keluarkan surat tu, kita akan minta pemohon untuk, kita akan hantarlah surat dan kita minta pemohon sign. Okey, dan serahkan kembali surat arahan amanah ni. Okey, maknanya dia dah faham semua, dia dah sign, kemudian barulah kita berikan akses UTM Fin kepada pemohon. Okey. Okey, ni beberapa isu lah, iaitu beberapa ketidakpatuhan yang mana dia punya kesan dia bila tak patuh tu ataupun tak ikut proses tu dia akan jadi lambat sikit lah. Okey, sebab saya nak kena cross check. Okey, banyak perkara ya. Dan contoh yang kedua lah, kalau kertas kerja ni tiada kelulusan ni memang kita akan tangguh. Okey, memang kita akan tangguh sebab setiap aktiviti program perlu mendapat
kelulusan ya. Okey, kalau tak senaraikan jawatan kuasa, tak dapat pada siapa kan? Tabung dah buka tapi tak ada pula orang yang nak jaga tabung tu. Okey, so berikan senarai akses. Okey. Yang ni menganjurkan program tanpa mewujudkan tabung amanah baru. Maksudnya dia guna je tabung amanah sedia ada. Okey, yang ni biasa seminar lah kan. Seminar dia mohon untuk tabung seminar ni berterusan. Okey, sebabnya seminar ni dibuat setiap 2 tahun sekali. Okey, so dia nak buka satu tabung seminar tu berterusan lah. Okey, boleh tak ada masalah ya. Tapi dia akan jadi kesukaran lah untuk semak hasil. Program tahun 2019 berapa hasil dia? Program tahun 2021 berapa hasil dia? Okey, berapa belanja sebenar dia? Sebab dia dah bercampur kan? Okey, ni program tahun 2019, ini program tahun 2021. Tapi dalam satu tabung. So laporan sebenar tu perlu disediakan secara manual lah. Bila kita gunakan tabung sedia ada ni. Okey. Okey, ni jawatan kuasa pemegang amanah. Kita panggil dia JPKA. Okey. Ini adalah beberapa tanggungjawab dia lah. Okey, sebaik-baiknya pengurus tabung lah. Okey, pengurus tabung mohonlah ya untuk pastikan semua perkara ni. Okey, terutama tabung amanah berbaki positif. Okey, sentiasa cek lah. Okey. Kemudian kita ada apa? Terimaan wang dalam tabung amanah. Okey. So semua terimaan wang hendaklah dimasukkan dalam akaun bendahari UTM. Kalau tak masuk akaun bendahari, tak boleh masuklah ke tabung amanah. Macam tu. So duit tu perlu masuk ke akaun bendahari dulu ya. So bila dah masuk akaun bendahari, dia dia tak auto dia tak auto masuk tabung. Kita pihak pengurus tabung perlu maklumkan kepada bendahari. Okay, sebab duit masuk banyak kan hari-hari. So maklumkan kepada bendahari, ini resit duit yang masuk dan ini duit yang masuk ni perlu disalurkan ke tabung mana. Maklumkan kepada bendahari. Yang tu bukan unit saya lah. Yang tu di bawah unit tunai. Puan Mariam maklumkan dekat dia. Kemudian nanti bila dia dah maklum lah, dia dah cek, oh betul ni, ada ni duit masuk RM10,000 ni. Okey, duit RM10,000 ni nak dimasukkan ke dalam tabung A. Okey, so cara dia nak masukkan dalam tabung A tu, pihak bendahari kena keluarkan resit bendahari. Okey, so bila resit bendahari tu dah keluar, okey, barulah sebenarnya dia masuk tabung tu. Okey, so kalau nak cek duit dah masuk ke tak, cek sama ada ke tak resitnya. Resit bendahari, resit rasmi bendahari. Kalau resit tak dibuat lagi, maksudnya duit tu tak masuk. Dia tergantung-gantunglah dalam akaun bendahari UTM. Okay, so pastikan maklumkan kat bendahari duit masuk, maklumkan nak salurkan ke tabung yang mana. Okay, dan pastikan dapat resit tu dan boleh tengoklah resit tu masuk tak masuk boleh tengok dalam buku bot. Okay. Ada juga cara lain lah. Kita boleh mendaftar e-commerce ataupun UTM Smart bagi memungut wang. Contohnya dalam UTM Smart kan ada derma-derma kan? Okey. Contohnya tabung derma untuk sekolah agama, wakaf pendidikan, endowment. Okey, saya tengok ni dekat UTM Smart ni. Itu sebenarnya bila kita dah daftar dekat UTM Smart, macam ni kan, tabung Ihya Ramadan, saya tak nampak tabung Ihya Ramadan, saja buku penerbit, tabung endowment buku perpustakaan, dana wakaf UTM KL, projek wakaf sekolah agama. Okey, semua yang masuk dalam UTM Smart ni memang kita dah kita dah ada charge line dah. Maksudnya kita dah fixkan charge line dia apalah, tabung dia mana. Okey,
So, bayar je guna UTM Smart. Okay, hari ni saya baru dimaklumkan lah. Kita dah ada, untuk derma kita dah ada apa? Pilihan kan? Unit teknikal bagi tahu. Dah ada pilihan nak derma RM5 ke, RM10 ke, RM20. So katalah kita bayarkan RM20 ni. RM20 ni memang masuk terus ke tabung tu. Yang ni tak ada isu. Okay. Yang ada isu ni yang duit transfer masuk kat akaun bendahari ni. Okay, so kalau dah daftar e-commerce, UTM Smart dia memang confirm ya masuk tabung. Yang hijau yang ni perlu maklumkan bendahari. Okay. Okay, inilah kesan dia kalau tak maklumkan bendahari, wang tidak disalurkan ke dalam tabung amanah. Okay. Okay, pusat kos amanah. Pusat kos amanah, ini kita cerita pasal bajet A lah. Okay. Oh, ini cerita pasal peranan. Okay. So, bila kita dah buka tabung, kita dah wujudkan pusat kos dia, kita dah bagi akses. Alright. So, kita bagi akses ni untuk peranan mohon, untuk daftar, untuk sahkan. Okay, dalam sistem UTM Fin. Okay, perlu ingat ya, bila kita bagi akses tu, kita bagi kepada semua modul. Kita ada apa? Modul terimaan, modul bayaran, perolehan, harta. Okay, kita bagi kat semua modul tu. Jadi kalau ada permintaan tambahan untuk contohnya, saya nak minta tambah beri peranan kepada pegawai A. Okay, untuk modul harta ataupun untuk modul perolehan. Okay, sebenarnya dia tak boleh jadi macam tu. Sebab untuk amanah, bila kita bagi akses, memang dia terus automatik dapat semua modul. So tak ada, kena berhati-hatilah pengurus tabung Kalau katalah saya nak bagi ni, saya perlu bagi akses kepada pegawai A ni sebab pegawai A ni dia nak buat claim. Dia perlu mohon. Dia perlu mohon untuk claim. Okay? Memang kita nampak kita bagi dia akses untuk mohon. Tapi risikonya pegawai tu memang boleh nampak semua. Dia boleh tengok buku Word, dia boleh tengok laporan ledger, dia boleh tengok semua modul-modul yang ada. Okay, jadi berhati-hatilah kepada semua pengurus tabung untuk tambah peranan. Okay. Dan memang untuk makluman memang tabung A bila kita bagi peranan, kita bagi kepada semua modul ya. Tak ada modul untuk harta sahaja, tak ada modul untuk perolehan sahaja. Okay, memang semua akses kita bagi. Kalau sangat perlulah, kalau tak ada pilihan memang sangat perlu bagi untuk dia katalah, saya perlu juga bagi dia untuk perolehan. Okay, kita boleh bagi, tapi mungkin boleh mohon kepada saya balik untuk tarik balik. Maksudnya dia dah selesai satu proses yang dia buat tu, tarik balik dia punya akses. Okay, kita jagalah daripada kita jagalah akses tersebut Okay, penting sebabnya tabung amanah ni dia bawah tanggungjawab lah pengurus tabung. Okay, risiko bila kita bagi akses banyak-banyak kepada staf yang tak berkenaan, especially yang di luar daripada PTJ kita lah. Kan? Okay, yang ni tak ada apalah. Yang ni struktur charge line kita ya. Okay, kemudian penutupan tabung amanah. Okay. Tabung amanah perlu ditutup sekiranya tidak telah mencapai objektif penubuhannya. Contohnya kalau tabung seminar kan. Tabung seminar 20-20. Okay, dah habis kan? Tabung seminar tu program dah berjalan, dah habis bayar, semua dah habis bayar. Tak ada pending lagi dah. Okay. Bolehlah mohon untuk tutup. Okay. Maksudnya dia dah tak diperlukan lagi. Okay. Dan juga jika didapati tabung tersebut tidak aktif melebihi 2 tahun, perlulah ditutup. Kalau tak ada permohonan tutup pun kami akan semak dan kami akan ambil tindakan untuk penutupan. Okay. Mana-mana tabung yang tak aktif lah lebih 2 tahun ni Okey, berkenaan baki nanti kita akan, baki di tabung tu kita akan agihkan lah
Okey, ikut penetapan CRU ataupun ikut mana-manalah yang ada perjanjian ke. Kadang-kadang ni dalam CRU pun, contohnya dalam CRU pembahagian kepada pembahagian dia maksudnya profit sharing lah. Okey, 50-50. Tapi di pihak yang kedua tu kata tak apalah, saya tak nak 50 tu, saya nak bagi je 100% dekat PTJ. Okay. So boleh macam tu, cuma perlu buat surat lah, maklumkan maklumkan kepada PTJ baki tu nak masuk mana baki negatif ni bahayalah. Okay. So kalau ada baki negatif, kita akan maklumkan okay, untuk cadangan untuk ditampung oleh tabung amanah yang lain. Baki negatif ni maksud apa? Belanja melebihi daripada hasil. Okay, belanja melebihi daripada hasil. Sebab tu negatif. Sepatutnya dia tak terjadi macam tu. Tapi ada juga kebarangkalian boleh terjadi macam tu. So kalau bila ada kes-kes macam ni, kita memang minta lah tabung amanah ni ditampung oleh tabung amanah yang lain di bawah PTJ berkenaan. Okay. Ini prosedur dia. Okay, pastikan semua. Barulah hantar surat kepada saya. Okay, tapi kebanyakannya dia cuma bagi sekeping je surat. Jadi dia mengambil masa agak lama lah untuk pihak kami di Bendari ni yang buat semakan. Ya. Okay, sepatutnya kena pastikan dululah buku bot semua clear. Okay, ledger projek sama, penyata pendapatan dia kena semak dan juga laporan penyata amanah. Okay, surat tutup tabung ni. Okay, ini laporan dia. Ni yang utamalah kan. Biasa kita akan tengok buku word. Okay. Buku word ni adalah kawalan perbelanjaan. Okay. Maksudnya you akan tengok dalam buku word tu dia takkan ada sodo H, sodo E. Dia cuma ada sodo B je. Daripada B11, B12, B13. Okay. Sampailah B50. Kan. Yang kita paling suka tengok apa? B52. Okay. Di sodo B52 lah masuknya segala hasil kat situ kalau nak tengok receipt, kalau nak tengok receipt tak masuk ke tak masuk, tekan double click dekat sodo B52 tu, nanti you akan dapat nampak detail. Okay, transfer lah, receipt lah, okay, journal lah, semua ada lah dalam tu So kalau ada rasa-rasa macam ada duit masuk, tekan dekat sodo B52 tu. Okay, dan kita juga bagi kepada PTJ lah pengurus tabung untuk transfer sendiri daripada B52 tu kepada sodo-sodo belanja yang lain. Contohnya nak transfer ke B21 ke B29 ke, itu atas kuasa PTJ. Okay, dia macam grant research jugalah kan. You all yang masukkan. Okay, masukkan duit tu. Okay, kat mana cumanya kita kawal kalau dah masuk B11, B12, B13 tu memang tak boleh keluarkan balik. Maksudnya kalau dah agihkan ke B11, tiba-tiba terlebih pula agihan dia. Okey, terlebih 10,000. Kalau nak keluarkan daripada B11 tu, nak masukkan dalam P21 contohnya, yang tu kena rujuk kepada kami lah. Okey, sebab memang kita lock kat situ. Okey, kita nakkan supaya tak ada masalah nanti bila nak buat pembayaran gaji ataupun upah. Okey. Ledger project. Okay, ledger project adalah semua detail aktiviti. Duit masuk, duit keluar. Yang ni lah ramai orang tak faham sebab debit, kredit kan. Yang ni kita memang detail lah. Okay, detail report sebenarnya untuk kita melihat segala transaksi. Segala transaksi tak ada yang miss pun. Memang semua ada dalam ledger project. Kalau pembuat pembetulan pun ada dalam ledger project. Contohnya, pihak PTJ, dia nak bayar, dia letak B29. Tapi sampai dekat bendahari cakap ni bukan B29 ni. Ni B21. So bendahari dia pada B29 tu, bendahari
ubah kepada B21. So daripada debit ke kredit, lepas tu ke debit balik. Tu nampak macam pening kan? Transaksinya sama tu, tarikh sama tapi banyak betul debit kredit dia. Itu maksudnya ada pelarasan-pelarasan kat situ. Pun masuk juga ya. Okey, kalau nak lagi cepat, nak lagi cantik ya, ini dia report. Okey, ini dia report iaitu penyata pendapatan terperinci. Dalam laporan ni memang adalah jumlah hasil dengan jumlah belanja. Okey. So ini sebenarnya kita boleh cakap buku word adalah laporan tunai lah, laporan baki kewangan semasa tunai yang ada. Yang ledger project ni adalah segala transaksi ya. Contohnya bil. Okey, bil tuntutan yang kita bayar pun masuk dalam ledger project. Tetapi bil tuntutan ni tak masuk lagi dalam buku word sebab duit tak dapat lagi. Contohnya lah ya. So dalam ledger project ni memang ada. Ini adalah record. Okey, ni adalah record dan sebaiknya kita setiap bulan lah kita printkan report. Ini adalah report ya. Okey, ini adalah record, ini adalah report dia. Okey, laporan dia. Okey, sebab accounting ni sebenarnya, saya dah terlajak. Okey, ni detail buku word. Saya terus cerita accounting lah ya. Okey, accounting ni sebenarnya dia R&R. Okey, R&R. Dia mula-mula kita record, kemudian kita reportkan dia. Okey, so masa record ni lah, kita bermain dengan rules of debit and credit. Okey, kalau aset bertambah kita debit, kalau expense bertambah kita debit, kalau liability bertambah kita kredit. Siapa yang boleh hafal? Student account lah boleh hafal lah. Sebab tu yang non-accounting tengok ledger tu memang pening. Debit, kredit, debit, kredit. Okay, sebenarnya semuanya adalah ikut rules ni. Yang dihafal oleh semua student accounting. Okay, untuk kita merekodkan. Okay, untuk kita merekodkan segala transaksi. Okay, dia tak boleh lari daripada rules ni. Okay, dan juga rules double entry dalam accounting system. Okey, maksudnya kalau duit masuk, kita akan rekodkan lah. Kita akan debit bank, rekod. Okey, first kita debit bank sebab duit masuk dalam bank. Masuk sebab apa? Masuk sebab hasil sewaan. Okay, so kita kreditkan hasil sewaan. Hasil sewaan adalah income, nampak tak? Income kredit. So income kredit tu kita kreditkan income, kita debitkan bank. Bank tu di bawah asset. So debit asset, kredit income. Saya bagi satu je ni. Boleh tangkap tak? So itulah dia cara kita lah merekodkan dalam ledger kita menggunakan accrual basis. Accrual basis adalah maksudnya kita rekodkan transaksi yang kita telah provide service ataupun provide barang. Dalam accounting kita boleh recognize income kita provide service ataupun setelah kita bagi barang. Okay, contohnya lah. Contohnya kita jual handphone kan. Kalau ada orang order handphone, kita beli tu, waktu tu kita boleh rekod. Okay? Faham? Kita buat secara kredit. Maksudnya itu kita panggil edit, tak bayar cash, dia ambil barang dulu. Waktu dia ambil barang tu, kita bagi barang ni dengan invoice ataupun dengan bill kan. Okay, so kita bagi tu, kita boleh rekodkan lah sebagai hasil kita. Maksudnya bila kita dah serah barang, kita dah boleh recognize as income walaupun kita tak terima cash lagi. Okay, cash tu kita akan masukkan dalam account receivable lah. Account receivable adalah account yang kita akan receive tapi kita belum receive lagi. Okay, di dalam asset jugalah. Maksudnya kita akan daftar dia sebagai penghutang. Okay. Sebab tu bila account tu aktif, kita akan nampak kenapa baki ledger ni tak sama dengan baki buku word. So kita tengoklah berapa banyak bil yang kita tak dapat collection lagi. Kan kita ada issue invoice, kita ada issue bil tuntutan kan. Bil tuntutan tu invoice lah. Okay. So kita kena semak. Okay, berapa banyak yang tak boleh, kita tak terima lagi tunai dia.
Okay, cash. Okay. Ini sedikitlah tentang accounting R&R ni. So balik kepada tadi ni. Okay, ledger project ni dia punya first R tadi, record dia. Kita punya record lah mengikut rules debit credit, mengikut rules double entry. Okay, ni semualah ikut MPSA sekarang ni kita kerajaan ni. Okay, kemudian kita ada penyata pendapatan terperinci. Ini dia punya records dia. Okay. Okay, dalam buku Word, okay, kita ada terms-terms yang kita perlu faham Okay, apa dia maksud belanja, apa dia maksud liability terkumpul, apa maksud beban, apa maksud tanggungan. Okay. So, kat mana sebenarnya kita rekodkan perbelanjaan sebenar? Perbelanjaan sebenar adalah di bawah belanja. Kalau dalam kolom belanja tu sepatutnya ada banyak figure lah. Maksudnya itu adalah yang payment yang dah settle. Okay, settle lah payment tu. Okay. Tetapi kalau ada invoice yang belum bayar, kita akan park dia sementara, park sementara dekat liability terkumpul. Okay, liability terkumpul. Ini maksudnya perbelanjaan belum selesai bayaran. Ataupun dalam accounting kita panggil accrued expenses. Okay, belanja terakkru. Okay, so kita letak park sementara dalam liability terkumpul. Bila kita buat je bayaran, okay, liability tadi akan kosong. Dia akan naik dekat belanja. Okay, macam tu cara kita contohnya kat sini kan ada, okay, okay tak apa, kecil sangat tak nampak. Okay, tak apalah. Kita pergi kat beban. Beban ini adalah rekod-rekod pendahuluan yang belum dibuat pelarasan lagi. Pendahuluan ni maksudnya UTM bagi duit dulu kan. UTM bagi duit dulu untuk sesuatu perbelanjaan. Kemudian nanti perlu diselaraskan dengan memulangkan baki wang dan juga resit-resit belanja. Okey, selagi resit belanja belum dipulangkan, pelarasan belum dibuat, dia akan maintain je dalam bahagian beban ni. Ini menjadi beban kepada pengurus tabung lah. Okey, untuk pastikan pelarasan dibuat dan juga kepada pihak yang menerima tu. Kan dalam masa 14 hari kan kena buat pelarasan. Kalau tak nanti akan potong gaji. So kita kena pastikan beban ni kosong lah sepatutnya kalau ada kita kena semaklah ambil tindakan. Okay. Dan kemudian tanggungan. Tanggungan adalah anggaran pejabat ataupun pesanan tempatan yang telah disahkan oleh pegawai pengesah. Kalau pegawai pengesah dah sahkan sahaja, anggaran tu kita akan terus log dia dalam tanggungan. Okay. Kadang-kadang ada kes yang dia dah sahkan tapi dia tak jadi buat LO, tak jadi buat PT tu. Okay, mungkin salah, mungkin salah emam ke, mungkin tak jadi ke. So dia buat PT baru. Dia buat PT baru yang tadi disahkan tu dia biar je. Jadi itu menjadi tanggungan lah. Seumur dia tak hapuskan. Sampailah macam mana nak settlekan dia, kena maklumkan dekat perolehan lah kat bendahari untuk hapuskan mana-mana pesanan tempatan ni yang dah disahkan tapi tak jadi buat. Kalau tak dia stay ada dekat sini. Bahagian tanggungan. Okay. Yang perlu dipastikan okay. Liability sepatutnya kosong, beban sepatutnya kosong, tanggungan sepatutnya kosong. Kalau ada nilai dekat tiga-tiga ni, ambil perhatianlah. Terus tabung minta ambil perhatian. Okey, settlekanlah mana-mana yang perlu disettlekan. Sepatutnya yang banyak adalah di bahagian belanja. Maksudnya masuk bahagian belanja ni dia dah settle lah payment semua. Okey, boleh Dan macam mana nak tahu baki tabung yang masih ada? Kita bukan sahaja tarik daripada B52 kita akan tambahkan ke semua saldo yang ada. Daripada B11 sampai B12 sampai B20, 30, 40, 50 tu tambah semua.
itulah baki cash ditabung Boleh faham Okey, ini pula ledger project. Kita boleh pergi dekat kewangan, laporan, ledger arm dan juga project activity by tahun Yang ni laporan dia by tahun ataupun by kalau kita letak sini 6 kan bulan Jun. Bulan Jun 2018 dia akan jana laporan tu daripada Januari sehingga Jun. Kalau kita letak sini bulan 12, dia akan menjana laporan tu daripada bulan Januari sampailah bulan Disember untuk tahun berkenaan. Okay, untuk tahun berkenaan Okay, ini je lah yang debit kredit yang pening tu kan. So kat sini ini dia punya butiran transaksi. Ini adalah nombor rujuk. Kalau untuk minta saya buat semakan apa-apa, bolehlah bagi nombor rujukan RJ ni untuk macam-macam lagi nombor rujukan dia. Okey, ini adalah penyata pendapatan terperinci. Yang tadi apa? Oh, ni ledger. Okey, ni penyata pendapatan ni laporan kita lah. Laporan untuk ni. Untuk jumlah hasil, untuk jumlah belanja, untuk baki akhir tahun. Okay. So, kita nampak kat sini jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan. Okay, termasuklah pembelanjaan aset. Dan kita akan dapat baki semasa, baki awal tahun dengan baki akhir tahun. Okay. Kalau bos minta report berapa baki tabung, print je daripada sinilah penyata pendapatan ni. Okay, terus kita akan nampak inilah baki tabung yang boleh digunakan. Okay, yang sepatutnya adalah. Tetapi katalah macam ni kan, berapa? 368 baki dia, 368,000. Tetapi kita tengok kat buku kod tu kenapalah ada 200,000 je. Maksudnya ada 100,000 lagi bil yang kita belum dapat collection lagi. Yang belum kita belum terima lagi bayaran dia. Okay, sebab tu short lah. Sebab tu short 100,000 dekat buku kod. Okay. So, yang tu kita boleh tengok dekat, tak dekat sini Yang tu kita boleh tengok dekat bahagian laporan bil tuntutan. Untuk kita janakan jumlah penghutang. Jumlah tunggakan lah. Okey, mana-mana bil yang kita belum terima bayaran lagi pun kita ada laporan khas lah. Supaya kita boleh aware, kita boleh dapatkan collection dia. Kalau tak, yang ini hanyalah sebagai baki yang tidak boleh digunakan lah. Sebab duitnya tak ada. Okey, dapat baki 300 tapi dalam buku kod cuma ada 200 sebab 100 lagi duit tu belum terima lagi bayaran dia. Okey, boleh faham Okey, saya macam berapa sekarang? 3.5 dah apa dulu? Hampir 3.5. Sumbangan CRU ni saya ringkaskan lah Okey. Kita masuk topik yang kedua lah berkenaan dengan CRU, di mana CRU ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Okey, kemudian kita ada tambah baik untuk tahun 2017 kita ada buat perkeliling baru dan yang terkini adalah perkeliling tahun 2019 lah yang kita guna pakai Okey, ini dia konsep cost recovery lah secara umum Secara umum kita ada 3 senario Kita ada 3 senario. Senario ni saya akan ambil contoh. Okey, senario yang pertama adalah contoh sekolah bantuan penuh kerajaan Sekolah bantuan penuh kerajaan dia adalah di senario 1. Semua kos dia akan mendapat subsidi daripada government. Okey, kita di UTM, kita di senario kedua. Di senario kedua. Sebab kita ada
kos yang disubsidi oleh kerajaan iaitu kita punya emolumen kan. Okay, emolumen kita masih di bawah subsidi kerajaan, bawah bajet mengurus lah. Okay, dan kita ada cost recovery iaitu kita ada hasil daripada yuran pelajar kan, hasil daripada yuran pelajar. So kita punya cost adalah daripada bajet mengurus tadi tambah dengan yuran pelajar. Okay, so kita dalam senario nombor 2. Okay, senario nombor 3 adalah semuanya daripada revenue. Okay, cost dia adalah sama dengan revenue lah. Ini contohnya universiti swasta ataupun sekolah swasta. Dia tak ada subsidi. Dia tak ada subsidi. Dia memang kalau dia nak bayar gaji staff, okay, dia perlulah menjana hasil. Okay, perlulah menjana hasil. Daripada fee ke, grant ke, sponsor, barulah boleh tanggung staff tadi untuk bayar kan. So itu adalah contoh. Okay, contohnya di sekolah swasta ataupun universiti swasta. Okay, yang senario nombor 3. Okay, tapi kita sedang bersedialah. Kita kan di senario nombor 2, kita sedang bersedia ke arah yang nombor 3 ni. Okay, sebabnya subsidi kerajaan ni semakin berkurang. Okay, semakin berkurang. Even emolumen pun dia tak bayar penuh kan 100%. So, kita ke arah kesedaran lah pentingnya kita menjana pendapatan dan untuk daripada fee, grant ataupun mendapatkan sponsor. Okay, ini ya. What expense causes you most pain? Okay, ini bagi saya expense ni adalah expense subsidi tadi. Okay, expense subsidi tadi yang pain lah. Pain daripada pihak yang nak memberi subsidi tu, pain juga kepada kita ni yang nak meminta-minta kan bajet tu. Okay, hantar permohonan 100,000, kena slash. Peringkat pertama slash 50,000. Peringkat kedua slash lagi 30,000. Dapatnya 30,000 je. Okay, ni contoh lah ya. So, most pain kat situ untuk mendapatkan subsidi dan juga dari pihak pemberi subsidi tu pun terasalah beban dia kan. So, kita move to, okay, kita move to new lah. Okay, paradigm shift ni. Kita move to these two business iaitu the business that creates your revenue, the business that finance your business. Okay, so kita nak ke arah ini ya. So bila kita bercakap tentang financial sustainability, bukan sahaja kos sama dengan kos. Kita nak cost recovery kita lebih daripada kos. Maksudnya cost recovery tadi apa? Cost recovery tadi adalah revenue sebenarnya. All other revenue. Okay, all other revenue associated with the cost. Okay, kita nak cost recovery ni, revenue ni lebih daripada cost lah. Okay, supaya kita adalah, okay, access. Okay, access tu tadi Okay, so apa beza profitability dengan sustainability? Okay, kita tak cakap financial profitability. Kita tahu bila cakap finance, orang cerita pasal profit. Tapi kita gunakan terms tu sustainability. Okay, so sustainability maksudnya a reliable recurring revenue stream. Okay, kita tak cuma mendapatkan revenue pada 1 tahun, tetapi kita ada revenue stream yang berterusan lah, yang reliable, okay, yang sustain. Okay, sustain ni maksudnya apa? Sustain maksudnya maintain, support, endure. Okay, itu semua, itulah, okay, maksudnya. Okay, nampak gambar ni kan? Bila kita ada cost recovery yang lebih daripada cost, okay, untuk tahun pertama kita dapatlah banyak ni. Okay, untuk tahun kedua, banyak ni. Untuk tahun ketiga dan seterusnya kita akan mendapatlah lebih banyak income. Okay, ini maksudnya sustainability Okay, dalam UTM lah kita ada berbagai jenis income lah generated untuk financial sustainability ni.
Okay, kita ada academic based program, kita ada research based program. Okay, kita ada philanthropic income. Ini adalah daripada endowment lah. Endowment, crowdfunding, derma, wakaf tu semua bawah philanthropic income ya. Okay, kemudian kita ada juga buat investment dan kita ada monetization of asset. Iaitu contohnya hasil sewaan. Kita ada aset, kita buat sewa aset. Okay, ini antara jenis-jenis lah income yang aktiviti untuk menjana pendapatan. Jelas ya tadi. Kemudian kita pergilah kepada CRU. Polisi CRU ni. Barulah saya masuk ya polisi CRU ni. CRU ni kita sebenarnya develop CRU ni untuk bagi panduan panduan asas macam mana kita nak buatkan perancangan kewangan tu supaya cost recovery dia boleh lebih daripada cost dan juga daripada lebihan tu boleh kita beri sumbangan kepada universiti ataupun fakulti. Inilah kita harapkan ya. Bila kita dapat lebihan CRU tadi kan, lebihan tu cost recovery tadi lebih daripada cost, kita harapkan lebihan tu bolehlah kita beri kepada universiti. Dan inilah tujuan utama dia untuk menjamin kelestarian kewangan universiti. Bagi sikit pun tak apalah. Contohnya ni program SIE 2019. Soalan saya, berapa banyakkah sumbangan kepada UTM bagi program ini? So, UTM telah menetapkan bagi setiap yuran seminar peserta, contohnya yuran dia berapa? 200 contohnya 200, UTM ambil 10% sahaja, 10%. Maksudnya RM20 lah masuk dalam tabung seminar UTM. Itulah sumbangan kepada universiti. Dapatlah sikit daripada setiap peserta ni. Dia terus daripada ambil daripada yuran tadi. So kalau ada 10 peserta, kita dapatlah RM20 kali 10. Dapatlah 200 masuk dekat tabung universiti. So program macam ni lah kita harapkan dapat membantu menjamin kelestarian kewangan universiti. Sikit lah, nampak sikit kan. Tapi kalau benda tu berterusan, akhirnya akan jadi banyak lah. Ini nombor baru Nombor baru, ini saya dapat daripada news lah, news UTM pada bulan Ogos 2020. Ni, kita dah mula buat virtual conference ni. So soalan saya, berapa banyak sumbangan kepada UTM? Masihlah tetap 10%. Masih tetaplah 10% juga. Ini tadilah. Ini saya akan buat ringkasan sebenarnya berapa yang kita charge. 10% daripada pendapatan kasar untuk program seminar khusus conference. Pendapatan kasar maksudnya daripada yuran tu, yuran peserta. Kalau yuran peserta macam saya cakap lah, kalau yuran dia 100, UTM ambil RM10. Belum tolak apa-apa lagi. So, itu je lah yang UTM ambil sebenarnya. Bila ada lebihan ni terus kepada PTJ. 100% keuntungan dia terus kepada PTJ. Ini untuk seminar khusus dengan conference. Macam ni lah. Resit yuran seminar 100, CRU dia 10%, RM10 sumbangan kepada universiti. Baki terus masuk tabung seminar. Pandai-pandailah guna supaya ada lebihan. Lebihan lah. Dan kalau ada lebihan boleh daripada tabung seminar ni boleh boleh dipindahkan baki ke tabung kewangan. Contohnya tabung seminar nak tutup kan. Tabung seminar ni nak tutup, bolehlah masuk ke tabung kewangan. Baki tadi boleh masuk tabung kewangan PTJ. Kan dah menjana kan? Dah menjana tabung PTJ tadi. Inilah yang ada dalam CRU tu. Anggaran pendapatan dan kos program seminar.
Okey, contohnya apa kat sini Pendapatan daripada program seminar ni daripada yuran penyertaan, daripada penajaan dengan pendapatan lain. Okey. Kita ada pendapatan langsung dengan pendapatan lain Kemudian, ini adalah kiraan CRU tadi. Okey, kalau untuk yuran penyertaan, kita akan ambil 10% sahaja. Jadi, kita ada 150 ni dalam negara dengan luar negara. So, universiti dapatlah 15,000. Okey, tetapi kalau kita ada penajaan sponsor, yang ni tiada CRU dikenakan untuk mana-mana penajaan atau sponsor kepada program. Memang tak ada kita tak ambil Kemudian kalau ada sewaan, sewaan-sewaan ni kita akan ambil 40%. Okey, 40%. Contohnya 15K, 6K tu akan masuklah ke tabung universiti. Banyak sikitlah untuk sewaan. Okey. Okey, ini adalah kos-kos belanja dia. Dan akhir sekali kita dapat jumlah besar overhead 52. Okey, yang tadi kita dah kira tu 21,000 kan? Ni 21,000 jumlahnya semua ni 21, 15 tambah 6, 21,000. Kita akan ni overhead. Okey, hasil yuran penyertaan dengan hasil sewaan ni. Kita akan masukkan dalam ni lah. So, dalam cost overhead. Okey, kemudian bila kat sini kita dapat untung rugi dia 32,000. So 32,000 ni macam ni kalau ada profit sharing kita bahagikanlah. Kalau tak ada terus masuk dalam tabung kewangan ataupun tabung operasi ataupun tabung seminar fakulti. Okey, boleh Okey, ini untuk TNCPI. TNCPI dia memang ada TNCPI dia memang ada profit sharing 50-50 lah. Okey, yang ni saya tak terangkan. Kemudian ni sama. Untuk uji kaji testing. Untuk uji kaji testing 10% dapat dekat UTM, 5% dapat kepada PTJ. 10% daripada pendapatan kasar kepada tabung kewangan PTJ. Okey, kan kita ada tabung uji kaji. Okey, hasil dia tadi memang 15% lah kita ambil 10% masuk UTM, 5% masuk dekat tabung kewangan PTJ. Okey, kemudian kalau ada projek perundingan UTM akan ambil 5%. 5% lagi masuk dekat tabung kewangan PTJ. Kalau ada program khas akademik pesisir, 30% keuntungan kepada UTM. Okey, yang ni setelah program, yang ni beza tau. Yang ni pendapatan kasarnya daripada resit tu, daripada yang resit yang kita terima. Tapi yang ni adalah daripada keuntungan program. So daripada keuntungan, katalah program pesisir dapat untung 10,000. So 3,000 kat UTM, 7,000 lagi dekat PTJ yang berkaitan. Yang ni adalah portion-portion dia. Fakulti dapat berapa, SPS berapa, SRAT berapa, TNCCA berapa. Okay, yang ni memang dah ada lah. Okay, untuk program pesisir ni. Kemudian untuk program khas akademik pun kita peratus ni kita ikut kertas kerja. Okay, kita ikut kertas kerja lah berapa nak bagi UTM dengan berapa nak bagi PTJ Dan untuk yang lain-lain untuk lain-lain pendapatan contohnya hasil sewaan, yang tu memang 40% masuk UTM. 60% daripada 60% tu baru masuk dekat PTJ. Yang BMD dia adalah jadual dia sendiri. Kemudian endowment, untuk endowment nampak tak ni tadi biru kan? Tiba-tiba ada color merah. Color merah ni maksudnya tak ada CRU Pendapatan endowment, wakaf, derma, crowdfunding memang tak ada CRU lah. Universiti tak ambil. Okay. So, memang digunakan lah sepenuhnya lah untuk tujuan-tujuan wakaf, untuk tujuan derma. Okay. Untuk endowment ni banyak untuk membantu pelajar. Okay. Memang tak ada CRU
Dan ada lagi yang tak ada CRU iaitu program khas kerajaan. Okey, mana-mana yang kita dapat peruntukan program memang tak ada CRU. Kadang-kadang ada juga daripada macam biasa on-seat kan? On-seat pernah dengar tak? Yang tu kan contohnya lah. Peruntukan tu memang kita tak ambil lah. Okay, memang kita UNICEF tak ambil. Terus kita gunakan lah. Sebabnya biasanya bila ada projek khas ataupun program ni, peruntukan program ni, memang dah ada dah dia punya apa? Detail-detail cost dia tu. So memang tak adalah untuk UTM. Kecuali kalau ada lah sedikit ya portion untuk UTM, bagi tahu kita ya, kita akan masukkan ya. Kita tengok kertas kerja tu. Okay. Okay, saya rasa itu sahajalah. Ada apa-apa tak soalan daripada Facebook, daripada lain-lain? Puan Nuril. Okey, saya dah tengok kat Facebook dan juga di dalam Webex ni lah. So far tak ada soalan, tapi Okay. boleh mana-mana di dalam Webex ni kalau ada pertanyaan boleh ajukan soalan kepada Puan Azila. Dan begitu saya rasa ceramah yang telah diberikan ni saya rasa salah satu input yang baru, especially untuk yang CRU tu saya nampak macam kita pergi baliklah kepada universiti daripada hasil yang yang kita terima. Cuma nak tanya jugalah, kalau belum ada orang yang tanya, saya tanya dulu. Yang untuk CRU ni, untuk give back kepada universiti tu, penetapan tu memang dah ada. Cuma sekiranya fakulti ataupun PTJ kita anjurkan program, di dalam kertas kerja tu perincian tu boleh diletakkan lah ya? Maksudnya. Ya betul. Okay. Perlu Sebab salah diletakkan dekat satu anggaran. Maksudnya dia menjadi part of the cost tau. Contohnya program seminar kan. Dia ada anggaran yuran seminar. Nanti dekat cost tu pastikan masukkan lah. Kita dah tahu dah 10% nak kena bagi universiti kan. So masukkan 10% tadi dalam dia punya belanja dia. Dekat dalam kertas kerja tu. Okay. So sebab di peringkat pejabat TNC ni lah, di peringkat saya memang saya adalah bertanggungjawab untuk menyemak semua kertas kerja yang untuk dapat kelulusan TNCA. So bila ada perkara macam ni saya akan memastikan lah perkara tu ada dalam CRU tu lah. Sebab especially yang daripada fakulti ni, sebab fakulti memang banyak buat program akademik ataupun bukan akademik tapi memang melalui dia perlukan TNCA seperti Puan Azila mention, TNCA pemegang amanah kan di peringkat fakulti kan. Jadi saya akan memastikan menyemaklah perkara tersebut. Cuma okey, kalau ada pertanyaan apa-apa daripada Webex, ada tak? Peluang untuk tanya ni. Ya, Puan boleh. Azila busy juga. Ada ke? Tak ada ya? Sekejap saya tengok balik kat Facebook. Dia orang dah tanya pagi tadi kot. Ada hari bersama pelanggan kan? Adalah. Okey. Ni ada Adalah masuk satu tanya. soalan ni. Apa dia? Daripada Facebook, daripada Yana Azlan, bagaimana PTJ nak memastikan dapat menyumbang CRU ke UTM dan dalam masa yang sama menjana dan mendapat untung bagi program yang dijalankan? Daripada Cik ataupun Yana. Okey. Biasanya kita tengok ya pada resit tu. Bila kita terima tu, katalah resit tu 1,000, dia memang contohnya resit 1,000 kan. Kalau CRU dia 10% memang kita dah CRU kan siap-siap. Kalau nak tengok detail dia dekat bahagian ledger. Ledger tu kan saya cakap ledger kan ada segala detail. Boleh tengok dekat ledger, dia akan asingkan. Maksudnya ini hasil yuran khusus, dia taklah 1,000 kan, dia akan jadi 900. Okey, yuran khusus dia akan jadi 900. Kemudian kita ada part 100 tu, dia akan masuk bawah sodo sumbangan universiti. Okey, sodo sumbangan universiti sebanyak 100. Dia ada detail dia di dalam ledger untuk kita buat semakan lah. Okay. Yang itulah untuk pastikan dapat masuk CRU tu. Okay. Dan bagi saya CRU ni especially yang besar contohnya kalau program seminar tu ada buat sewaan. Okay, kena ambil kira ya sebenarnya bila sewaan dia katalah 1,000,
memang kita terus typekan 40% tu. Terus typekan 40%. Maknanya kos dia ataupun belanja yang dia boleh gunakan hanyalah kalau 1,000 tadi 600 je lah. Macam tu. So saya takut bila tak diambil kira dalam total cost, nanti at the end tu dia akan jadi negatif pula. Terlebih pula dia punya pembelanjaan. Sebab kita memang dah auto tab benda tu. Bila bila kita jumpa je hasil sewaan, maksudnya hasil sewaan ni kita tarik 40%. Oh, maksudnya kalau Mm. dalam tahunan tu dia akan claim bawah sewaan, jadi dia dah terus potong dah dekat dalam tabung tersebut ya, Puan Azila? Ya. Bila Okey. buat bila kita nampak hasil-hasil sewaan lah. 40% terus universiti ambil lah Ya. Okey. Boleh tengok kalau secara tahunan kita boleh nampak dekat, saya pergi balik kepada ni. Uh, Mana laporan? penyata Ya, pendapatan tahunan tu. ya. Okey, kat sinilah. Okey, bawah pembelanjaan lain ataupun bawah kalau PTJ tu terima, kalau PTJ tu yang contohnya tabung kewangan kan, tabung kewangan PTJ fakulti, dia terima hasil sumbangan, dia akan nampak dekat sini. Okey, hasil sumbangan fakulti. Okey, kita ada sodo khas lah, iaitu sodo sumbangan fakulti. Okey, dia akan nampak dekat bahagian hasil. Manakala tabung seminar tersebut, dia akan di bawah perbelanjaan lain. Kita akan potong dia bawah perbelanjaan lain. Sebab tu kita perlunya perancangan kewangan tu. Betul, setuju. Perlunya perancangan kewangan ni kat mana tadi? CRU. Sorry, laju sikit. Yang ni. Okey, kita kena masukkanlah siap-siap yang ni. Okey, macam kes ni 15,000 tambah 6,000, 21,000 ni masukkan siap-siap dalam jumlah kos. Okey, sambungan soalan Cik Yana ataupun Yana tadi, dia kata adakah costing akan membantu? Costing memang sangat membantu. Okey, maknanya di pihak TNCA, Puan Nuril uh, uh, perlu mengambil panduan ni. Ini untuk program seminar lah kita buatkan contoh panduan untuk seminar. Perlunya kita mengambil kira kesemua kos yang terlibat. Okey, ada kos awalan, ada kos semasa program, ada kos tuntutan makan, perjalanan, penginapan. Okey, maknanya kalau kita terlepas pandang kos ni, tiba-tiba perbelanjaan sebenar dia ada. Contohnya 22,000 ni kita terlepas pandang nak masukkan je kan. Tiba-tiba kos dia nanti yang sebenar lebih lah. Betul. Okay. Dan sebenarnya bila kita sediakan juga, bukan setakat kos lah, bila kita sediakan juga anggaran yuran ni, perlu dengan strategi lah. Okay, contohnya peserta dalam negara, kita anggarkan 100,000. Apa effort kita, apa inisiatif kita, berbaloi ada tak kita punya kos pemasaran. Okey, untuk kita mendapat ni 100,000. Dia tak ada, maksudnya tak adalah main put figure je hasil 100,000, 50,000. Okey. Jadi kita kena ada sedikit kita panggil kos brochure kan, banner ataupun kos-kos pemasaran lah untuk kita dapatkan. Okey, lebih lagi bagus. Tapi kalau kurang daripada anggaran, kita risaulah bila yuran tu sedikit kan, kurang daripada anggaran, dia tidak dapat menampung kos. Apa jadi bila dia tidak dapat menampung kos? Ada isu lah di mana lebihan belanja tersebut siapa yang akan tampung? Kena bayar balik lah. Jadi ya. Kalau tak ada, kalau duit tabung tu tak cukup kan, maksudnya tabung kita terpaksa guna tabung kewangan PTJ. Yang menjadi, maknanya ada pihak lain yang menjadi subsidi kepada program tersebut. Itu sangat kita sangat nak elakkan lah benda tu. Elakkan lah. Sama ada pihak universiti atau pihak fakulti atau pihak PTJ sendiri yang menjadi subsidi, yang terpaksa menjadi subsidi kepada program-program.
Ini berlaku ya sebelum kita buat CRU. Kan CRU baru mula tahun 2014. Ini berlaku bila program-program yang dijalankan bukan sahaja tidak mendapat keuntungan, malah sebaliknya UTM terpaksa memberi subsidi untuk menampung pembelanjaan kos program tersebut. Okey, jadi di pihak kami cubalah memberi panduan ini di pihak TNCAA, di pihak Puan lah, dan pihak ketua-ketua PTJ perlulah menyemak kertas kerja ataupun belanja-belanja ni. Belanja-belanja Hmm, tersebutlah. betul. Mm-mm. Ada lagi satu soalan ni daripada Facebook, Encik Hafizuddin Mm-mm. Pin. Bagaimana UTM nak pastikan PTJ atau ketua projek tidak lari dari membayar CRU? Memanglah soalan ni. Okey, kita memang ada sistem yang sepatutnya auto tab. Okey, tetapi ada juga yang kita buat secara manual. Okey. Untuk memastikan CRU tu diambil kira ya. Bagi pihak saya lah, semasa saya menutup tabung seminar, biasanya tabung seminar ni, kita akan pastikan yuran-yuran tadi dah dikenakan CRU. Kalau yuran tersebut belum dikenakan CRU, kita akan tarik daripada baki yang ada, kita akan chargekan CRU dia dan barulah kita bagi baki sebenar tu lah kepada PTJ. Yang tu memang kita sangat berhati-hatilah masa kita nak buat proses tutup tabung. Sebab kita kena tengok balik segala hasil yang ada, hasil sewaan tadi, hasil yuran seminar, hasil pelbagai jenis hasil lah. Yang lain-lain tu kalau belum dikenakan CRU, sebab kita ada isu bil tu tak dikenakan CRU. Okey. Jadi bila dia nak tutup tabung tu, kita chargekan CRU pada bil tersebut lah dengan baki yang ada. Okey. So kalau baki dia 20,000, kemungkinan dia tak dapatlah pindah 10,000 tu. Sebab kemungkinan daripada 20,000 tu kita dah ambil lah sedikit portion untuk CRU. Itu di pihak kita semasa proses penutupan tabung. Tetapi di pihak pengurus tabung sepatutnya kita harapkan lebih bertanggungjawab melihat kepada penyata pendapatan. Okey? Seboleh-bolehnya cubalah sentiasa mungkin setiap, kalau tak dapat setiap bulan, setiap suku tahun ke kan, kita janakan laporan ni. Okey? Laporan apa tadi? Yang paling penting adalah laporan penyata pendapatan. Okey, kita boleh tengoklah hasil yuran ni. Okey, ataupun pelbagai hasil ni. Okey? Ni kenalah ni yuran sewa ruang umum, sewa dewan ni memang kita akan kenakan lah. Okey, CRU dia. Kalau macam ni di dalam pendapatan kita boleh nampak lah kan potongan dan hasil daripada sewa ke daripada penjanaan tu dekat penyata ni memang jelas lah akan nampak. So sebenarnya saya rasa sebagai pengurus kepada semana-mana tabung memang kena tengoklah penyata pendapatan ni sebab dekat sini semua rekod ada dan kalau yang terperinci tu di dalam ledger laporan tu kan Puan Nazila kan, yang tu yang nampak kredit tu. Itu kita boleh nampak detail dia lah. Detail dia. Tapi Hari tu pun sebenarnya saya kita ada juga penyata pendapatan terperinci mengikut sodo. Ada kat bawah-bawah ni. ya ada. Mengikut Saya sodo. perasan. Kan, yang mengikut sodo tu dia akan bagi lagi. B21 B28 ni ada lagi detail-detail dia. Maksudnya Pecahan-pecahan apa ni lah. ya, pecahan dia. Bahawa pembelajaran perjalanan ni apa lagi pecahan dia. Sebenarnya boleh tengoklah sebenarnya memang secara detail kita boleh tengok real transaction ni. Maksudnya kita boleh dapat real report lah, real time report sebenarnya. Okay. Kalau katalah hari ni berapa bulan? Hari ni 19 kan? Kita pilihlah bulan April. Okay, kita pilih bulan April. Maksudnya laporan tu pada bulan April sehingga hari ini.
sehingga hari kita menjana report tu. Daripada Januari lah. Daripada Januari tahun ini. Betul. Okey. Nampaknya tak ada lagi dah soalan yang saya tengok di dalam Facebook. Rasanya itu saja Puan Azila. Saya daripada Pejabat Tensik dan Jabatan Tensik lah merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Siti Azila kerana sudi untuk memberikan topik pengurusan tabung amanah dan rahsia RU ni kepada peringkat jabatan kami dan juga kepada pihak umum lah, siapa yang tengok live melalui Facebook. Semoga dengan ilmu yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua dan kita sebagai pengurus tabung amanah ni perlulah menjaganya dengan sebaiknya dan beretika untuk memastikan duit yang digunakan tu disalurkan dengan yang betul lah. Sebab apa-apa pun sebenarnya income ke apa yang masuk tu adalah daripada untuk kalau boleh kita balik salurkan semula kepada pihak universiti. Ya, betul. Sebab kita pun kita kalau boleh sebab kita ada pelajar, ada juga pembangunan, ada juga banyak perkara yang boleh kita tambah baik lah di peringkat universiti. Dan kalau kelebihan duit tu, lebihan lah rezeki kan yang Allah beri tu, rajin-rajinkanlah untuk menghulurkan derma, sumbangan, masukkan bawah tabung endowment. Okay? Ya, betul. Itulah untuk antara sumbangan kita lah, sumbangan peribadi kita lah kepada pihak universiti. Betul, bukan yang sekarang ni nombor plate UTM tu tengah promotion Aidilfitri tu. Daripada harga normal 1,000, harga normal tu 1,000 boleh dapat 450. Ni promote lah. Banyak tu. Okay, promote nombor UTM. Boleh contact Cik Bahar tu. Mestilah tu tengok banyak dia promo kat WhatsApp lah, kat Facebook tu. Ya. Okay, itu sahaja daripada saya. Nanti Puan Azila boleh share kat saya slide ini, nanti saya akan share pada staff di peringkat jabatan lah. Okey, boleh. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Selamat buka dan selamat puasa lah. Ya, sama-sama. Okay, terima kasih. Okay. Saya stop sharing